Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi. Bismillahil wafi, bismillahir rabbis samawati wal ardh. Bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'a ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'a ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-wahidil ahad al-faridus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Musi dan kuasa muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, sempena hari ini 1 Sya'ban. Ya, ada di kalangan kita yang berpuasa, kita minta kesejahteraan dan juga rahmatan. InsyaAllah kita akan menyambut Ramadan tak lama lagi. Moga-moga bulan ibadah ini salah satu dia diiringi dengan ibadah. Setiap hari itu ada banyak keberkatan di bulan Sya'ban ini, sebagai contoh ya. InsyaAllah hari ini Ustaz nak bincang tajuk berkaitan dengan isu-isu semasa halal haram dalam hukum fiqh, bagi contohnya ya. Baik, hari ini kita lihat dari segi melafazkan niat ketika mengambil wuduk, walaupun memang kita dah faham, tapi ada orang tak faham. Dia kata niat yang mana nak niat? Yang sunat dengan yang wajib. Ada dua tu benda tu. Di mana perbuatannya semasa niat tu di mana? Bagi contoh. Baik. Contohnya Ustaz tanya, kita pergi dekat paip tu, kita basuh tangan dia. Okey, ada orang niat tak? Kan basuh gitu kan. Kita istinsyaq, basuh hidung, cuci hidung ya. Ada orang niat tak? Tanya. Ya. Kalau kita tak niat, tak dapat pahala sunat. Sebab apa? Perkara-perkara yang mana berkaitan dengan perkara sunat tu dalam wuduk tu ya, kena niat. Contoh dia, kita basuh tangan ya, basuh hidung, keluar hidung, masuk keluar hidung, kumur-kumur, itu perkara-perkara sunat dalam wuduk. Perkara sunat dalam wuduk. Maka niatlah. Niat buat perkara sunat. Kalau nak dapat pahala, contoh dia kalau basuh gitu je lah. Tak ada apa. Itu maksud dia biasa ya. Kemudian barulah kita berniat. Ini niat dalam konteks niat niat berwuduk ketika dia nak sampaikan, dia nak basuh benar dia basuh. Okey. Niat ni dengan lafaz pula berbeza. Ya. Kalau kita boleh lafaz dengan niat serentak sekali, afdal. Begitunya. Tapi dalam hal ini kita lihat bagaimana perbincangan ulama dalam hal ini. Baik, dalam kalangan masyarakat Melayu ya, melafazkan niat mengambil wuduk bagi mereka adalah satu benda yang biasa, terutama sekali di kampung-kampung. Kalau kita lihat kadang-kadang dia lafaz pun kita dengar kecil-kecil dulu, kita niat nawaitu wuduk, nawaitu kecil-kecil dulu belajar. Bila kita belajar pula, nawaitu raf'al hadis asghari. Begitunya. Kadang-kadang kita boleh dengar kawan kita sebelah tu sebagai contohnya, maknanya macam-macam versi dia bagi contoh. Adakah lafaz tak lafaz itu adalah perkara benda yang haram? Contoh ya. Baik.
berdasarkan uruf yang diterima pakai, maknanya perkara yang diterima pakai oleh ulama, iaitu bila sebut niat itu, niat itu adalah khasad. Apa yang dikhasadkan, di mana nak khasadkan tu? Maknanya di hati dia mengkhasadkan untuk melakukan sesuatu perkara. Tak kira apa juga. Jadi sebab itulah contohnya kalau kita nak pahala, tadi Ustaz sebut dah, perkara sunat dalam wuduk, awal-awal dia basuh tangan, istinsyak. Sebab apa? Nabi kata bersungguh-sungguh istinsyak. Cuci lubang hidung. Dan banyak keberkatan dia dari segi terapi dia, tuan-tuan, bagi mereka yang betul-betul istinsyak. Maknanya dia mencuci kekotoran-kekotoran, debu-debu yang masuk dalam hidung. Bagi kata Nabi sungguh-sungguh, terutama bagi mereka yang bangun tidur. Ini sebut dalam hadis, bagi mereka yang bangun daripada tidur hendaklah kamu bersungguh-sungguh istinsyak. Okey, basuh hidung. Ramai tak orang Ustaz parti tengok tak basuh hidung tak? Dia terus ambil tangan pun tak basuh lah. Terutama bagi mereka yang bekerja, makan nasi, makan apa-apa yang berminyak terutamanya, ataupun yang bekerja ada mungkin gam, bagi contohnya, kena getah apa, itu menyebabkan tu permulaan tu. Kalau tidak, air wuduk tak sampai, bila tak sampai maka sah tak sebenarnya? Tak sah wuduk dia. Bagi contohnya, bila tak sah wuduk maka sampailah solat juga tidak sah. Tu dia bahaya dia seperti itu. Jadi maknanya perkara-perkara tersebut kena niat lah. Niat, buat niat je. Niat dalam hati. Bila tu aku niat ni, nak buat perkara sunat dalam wuduk. Dapat pahala sunat. Bagi contohnya. Kalau basuh gitu je lah. Tak ada niat. Bagi contohnya. Jadi maknanya niat ini fardu. Bagi ulama adalah fardu. Bagi ulama mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i. Maknanya wajib. Wajib. Kerana berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu bil niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Yang bermaksud sesungguhnya segala amalan itu berdasarkan kepada niat kita. Niat kita itu penting Dan sesungguhnya setiap orang itu berdasarkan kepada apa yang dia niat nak buat satu perkara. Penting bagi kita. Bagi contohnya, ada orang bertanya ni, Ustaz, saya nak keluarkan zakat ni. Dia dah kira dah. Kira-kira sekian-sekian kali dengan 2.5% bagi contohnya. Ada sekian-sekian. Ni saya nak bagi dekat orang. Perlukah dilafazkan? Ataupun niat dia sampaikan kepada zakat. Perlu apa tak? Yang perlu apa? Zakat apa? Zakat fitrah ni. Inilah wang yang wajib bagi aku dan keluarga aku ataupun temanku. Okey, zakat gaji dia ataupun zakat simpanan. Orang duduk jauh, Kamboja, Vietnam, mana-mana kan, Palestin. Kita ada duit zakat kan. Kita back je. Contoh kan. Tengok keadaan macam mana. Jadi kalau yang penting bagi niat kita tu, niat. Tapi kalau zakat fitrah, lepas. Kena pakai beza dia. Bagi contoh. Jadi maknanya ulama mazhab Hanafi pula dia berpendapat apa? Niat tu sunat muakkad kata dia. Niat, sahaja semasa mengambil wuduk. Kerana wuduk bukan maksud yang dikendaki, sebaliknya hanya wasilah kepada perkara seperti solat dan juga tawaf. Bagi contoh. Baik, mereka memberi maksud dengan hadis riwayat Ashhab bin Sunan di atas sebagai satu benda ataupun disebut segala kesempurnaan amalan itu berdasarkan kepada niat. Maksudnya niat selesai masalah. Apa-apalah niat. InsyaAllah niat yang baik jadi baik, niat yang tak baik jadi tak baik. Itu dia bagi contoh. Jadi apapun penting bagi kita. Jadi sebahagian amalan yang sah dilakukan walaupun tanpa niat seperti wuduk, itu mazhab apa? Mazhab Hanafi. Dia kata sah.
Ya, kita pegang mazhab Syafi'i ya. Kita pegang mazhab Syafi'i dibezakan. Sementara Imam Nawawi pula, Imam Al-Nawawi dia sebut keinginan, qasad, keazaman begitunya ya, dan juga niat membawa maksud yang hampir sama antara satu sama lain. Nah, keinginan contohnya keazaman, dia berazam okey bulan Syaban ni, bulan Syaban ni aku nak puasa sebulan Syaban. Dia niat begitu. Tiba-tiba dia jatuh sakit begitu. Nampak tak? Ada pahala begini sebagai itunya ya. Dia nak ikut sunnah Nabi kan. Begitunya ya. Dia berhenti sehari sebelum Ramadan begitunya ya. Begitu. Jadi maknanya azam dia ya, maka hampir sama maksud dia ya. Bagi ulama mazhab Syafi'i, beza ya, wajib yang ni kita pegang. Bagi kita mazhab Syafi'i kan, bagi mazhab Syafi'i wajib berniat ketika membasuh muka. Maknanya air itu tadahrul ya, kita niatlah. Aku mengangkat hadas kecil sebagai contohnya ya, kerana Allah Taala. Itu maksud dia ya. Walau bagaimanapun lebih utama memisahkan, iaitu ketika membasuh telapak tangan. Itu saya sebut tadi awal-awal tadi. Kita pisahkan antara niat yang sunat wuduk itu dan wajib, benda perkara yang wajib ya. Okey, basuh tangan tadi, basuh-basuh itu sunat. Tapi basuh muka wajib wuduk. Itu maksud Ustaz ya. Jadi maknanya awal-awal lagi kita niat perkara sunat, kalau dapat pahala lah. Yang ni niat wuduk yang anggota yang wajib bagi itunya ya. Jadi maknanya ketika membasuh telapak tangan, berkumur-kumur dan membasuh air ke dalam hidung. Tiga benda ya. Basuh tangan, berkumur-kumur, masuk air itu dalam hidung, bagi itunya hendaklah berniat melakukan sunat wuduk. Faham? Boleh? Itu kalau nak pahala. Ya. Selama hari ni kita niat tak? Hak sunat tadi saya kata niat tak? Tak orang basuh badan. Kena tukar. Kena ubahlah. Kalau yang sunat lah nak dapat, kalau nak pahala sunat sebagai itunya. Berniat melakukan sunat boleh. Kemudian baru niat yang fardu. Yang fardu wuduk ketika membasuh muka Baik. Tempat niat ke mana? Tempat niat adalah dalam hati kita. Yang khasat tadi lah dalam hati. Tetapi bagi ulama mazhab Asy-Syafi'i disunatkan melafazkan niat ketika mengambil wuduk. Okey, sunat juga lafaz. Ya, maknanya lafaz ada, khasat ada, bagi contohnya ya. Menurut Imam An-Nawawi pula, niat wuduk adalah dengan hati dan tak wajib dilafazkan dengan lidah. Tetapi jika dikumpulkan sekali antara niat dalam hati dengan melafazkan dengan lidah adalah lebih kukuh dan lebih utama ataupun afdal. Ya, nama itu rafa'al hadas asghari lillahi ta'ala, dalam dia khasat dah sub sekali. Macam kita solat lah, kita niatkan usalli itu, lafaz usalli itu, maka zub masuk. Tapi ramai juga usalli tak masuk-masuk, duk usalli tak masuk-masuk lagi, masalah pun ada juga ya. Itu maknanya nak kena praktik benda tu. Kena praktik. Praktik apa? Praktik awal-awal lagi bila berdiri betul dalam solat itu, kita terhindar. Kita dihindari daripada bisikan halusinasi. Ni ramai juga orang kena bisikan halusinasi dia. Apa dia? Dia teringat makan, teringat nak buat itu, teringat nak buat ini. Dia tak berdiri masa nak solat, tak ingat pun tu. Masa itulah dia datang, udang bengkok macam ni lah, sotong bakar lah, semua mari reka. Begitu tu ya. Sebab itulah kita perlu ada doa-doa. Ya, Ustaz dah ajar dululah. Duduk atas tu tempat nak solat, nak mula berdiri betul, berdiri betul. Ikut tengok dulu kiri kanan depan belakang kita, siapa dia. Okey, sekarang ni alhamdulillah bang sebelah ada belakang,
Tak. Ada tak nampak. Yang ni yang kita perlu jaga. Apa dia? Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kemudian qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Itu cara dia. Ya, supaya bisikan semasa kita nak bertakbir tu dia. Kita punya niat, lafaz dan niat. Begitu ya. Baik, sewajarnya orang yang berwuduk ya mengingati niat itu sehingga akhir wuduk. Maknanya sampai akhir dia kena niat, niat dia tu kena ada dalam niat. Sebab itulah bila berwuduk tu jangan duk bersembang ni kawan sebelah lepas tu kawan baik beli tu kan. Masa itulah dia nak bercerita. Tak tahulah ustaz. Ya, yang dia duk tengah ambil tu, lepas tu duk bercerita sebelah ni, dia pun bercerita juga. Dikhawatiri terputus niat dia. Yang ini bahaya. Bila terputus niat maka tidak sah. Terputus niat dia kan. Takut dia lupa lari dia punya alignment dia. Begitu. Nampak tak? Dia akan jadi gitu. Tadi aku basuh sekali ke 2 kali? Yang basuh mana dulu? Buat datang was-was di situ. Itulah. Jadi maknanya kita perlu orang yang berwuduk tadi dia kena ingat konsentrate supaya wuduknya itu lebih lengkap dan sempurna. Kalau nak sempurna lengkap dia kena sentiasa dia basuh tangan okey mula basuh tangan sampai ke atas beresiko. Begitu ya. Sekali 2 3 sunat. Ya, sekali itu wajib. Begitu yang kita ulang 3 kali itulah. Sekali itu wajib. Sekali itu ya. 2 yang ketiga sunat. Kalau sunat pakai itu ya. Baik, setengah ulama contohnya Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, berpendapat melafazkan niat ketika mengambil wuduk dia kata bid'ah. Lafaz tu bid'ah. Kerana niat itu tepatnya di hati. Dan niat itu sendiri membawa maksud khasat. Ya, khasat dalam hati ya. Melibatkan amalan hati dan tidak melibatkan lafaz ataupun dengan lidah. Nawaitu tadi tu, nawaitu raf'al hadas asghari lillahi ta'ala, itu lafaz. Dan dia kata tak payah betul ada benda-benda tu sebagai contoh. Itu pendapat dia. Baik, dengan itu tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, tidak sewajarnya dilafazkan dengan lidah ya, kata dia. Melafazkan dengan lidah adalah bid'ah kerana mewujudkan satu tambahan dalam ibadah, kata dia, yang tidak diperolehi dalil daripada Alkitab maupun Al-Sunnah. Malah tidak sabit daripada Nabi yang baginda melafazkan niat ketika mengambil wuduk walaupun sekali. Itu dia punya pandangan antaranya Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim murid dia. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada contoh sebelumnya, tak ada contoh-contoh adalah tertolak. Tertolak itu dia tambahan-tambahan macam-macam lah. Wuduk dia tak ikut, siapa kita wuduk biasa. Solat pun macam tu juga, dia tak ikut macam kita solat biasa. Orang solat 5 waktu, dia solat 3 waktu. Ada yang dia jamak. Itu masalah dia. Pun ada juga ustaz jumpa macam-macam. Ada yang solat pakai niat, pun ada juga pakai itu. Maka dia tidak ikut, maka akan tertolak. Baik, wajib untuk menyucikan hadas dan bukannya kotoran. Wajib niat untuk mencucikan hadas dan bukannya kotoran. Dan itulah aliran yang dipegang oleh majoriti ulama. Maknanya kita nak menyucikan hadas, bukan kotoran. Yang kotoran yang tadi itulah saya sebutlah, basuh tangan, kalau minyak kena sabun, kalau ada getah ke apa-apa yang lekat-lekat ke kena sabun, begitunya. Kalau orang perempuan dia pakai makeup kan, ini pun sama juga ni. Sekarang ada makeup kan, mesra wuduk. Itu dia. Dia nak kena clear betul-betul. Dikuatiri yang dia pakai itu tak mesra wuduk. Apa maksud makeup yang tak mesra wuduk? Makeup yang ada berminyak.
contohnya krim muka. Dia kena clear betul-betul lah. Sebab tu pengalaman ustaz dekat TV3 ni ustaz kuliah lah. Kadang-kadang ada program saya pergi solat kan. Seorang, dua orang, surau besar. Ya. Wan utama, seorang, dua orang. Hak perempuan ni tak ada nampak muka. Apa sebab? Takut nak buat make up. Ada kot lelaki seorang, dua orang. Ya, kat surau dia tu. Dia. Dia sayang. Jadi make up tu kena pastikan betul-betul dia cuci dulu. Ya, kotoran. Itu masuk ke kotoran-kotorannya. Dah selesai dah buang dia punya tu. Ya, barulah dia mengangkat hadas kecil tadi sebagai contohnya. Ya, ini aliran yang dipegang oleh majoriti ulama sebagai contohnya. Baik, tetapi tidak wajib melafazkannya secara senyap berdasarkan kesepakatan imam-imam yang empat. Ya, baik. Muridnya Ibnu Qayyim pula menjelaskan Rasulullah tidak pernah menyebut pada peringkat awal mengambil wuduk. Saja aku mengangkat hadas, saja aku mengharuskan solat, bukan baginda saja, malah para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah berbuat demikian, ya, dalam konteks itu, ya. Dan tidak terdapat satu riwayat pun tentang perkara tersebut, baik isnad dan yang sahih maupun dhaif. Itu maksudnya, ya. Baik, dalam kitab Rad al-Muqta menjelaskan bahawa niat tempatnya adalah di hati. Sekali lagi saya sebut, ya. Niat di hati. Qasad itulah. Kalau orang sebut qasad lah sebagai contohnya, ya. Sesuatu amalan tidak akan sah melainkan dengan niat tadi. Apa-apa nak buat tak sah. Begitu, ya. Tak sah. Tidak harus melafazkannya kerana tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun sahabat, para sahabat, ya. Perbuatan melafazkan niat baik dalam hadis sahih maupun dhaif dan juga tidak pernah dilakukan oleh imam yang empat bersemuka yang melafazkan niat. Begitunya, ya. Itu berkaitan dengan melafazkan niat ketika mengambil wuduk. Baik, satu lagi tajuk yang lain iaitu kita menyentuh dan juga membawa Al-Quran tanpa wuduk. Ini juga perkara yang biasa sebenarnya, sebab Al-Quran selalu kita duk baca sebagai contohnya, ya. Baik, menyentuh, membawa Al-Quran sebagai contohnya, ya, tanpa berlapik, maknanya direct. Tanpa berlapik ni pegang direct lah, macam tu. Ini maksudnya tanpa lapik. Ni tangan terus pegang. Begitunya, ya. Dalam majoriti ulama mazhab Syafi'i dan juga ramai di kalangan al-mazhab lain disebut haram. Ya, ingat jelas. Begitu, ya. Haram kemudian tak ada wuduk, haram kemudian, ya, kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat, ya. Ini kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yamassuhu ilal mutahharun. Ayat yang 79. Saya ingat ayat 79 tu, saya teringat ayat 29, 30, 31 dulu. Tuan-tuan selalu baca kan tiap-tiap malam. Tuan-tuan baca surah Al-Waqi'ah dengan Al-Mulk dan lain-lain surah kalau sempat. Jangan lupa Al-Waqi'ah. Ya, jangan lupa dengan Al-Mulk tu. Al-Mulk akan memudahkan kematian kita. Sebagai contohnya, ya, Al-Waqi'ah akan buka rezeki dan juga rahmat. Tenang siang hari itu, InsyaAllah. Cuba tuan-tuan tengok ayat 29. Kan? 30, 31. Ya, dia menyebut, ya, apa nama ni, saya selalu, ya, saya duk berzikir selalu. Saya sebenarnya daripada Segamat ni baru sampai ni, Jalan Jem ni. Saya tanam pisang. Setiap pokok pisang yang saya tanam 4,000 pokok, baru 4,000. Saya berzikir dengan ayat surah Al-Waqi'ah. Begitu. Cuba balik cek tengok apa maksudnya, supaya tuan-tuan tengok. Kalau ustaz bagi, tuan-tuan tak tengok. Baca 29, 30, 31. Begitu. Okay. Antaranya disebut apa?
Kita besok duduk bersenang-senang, lenang di bawah pohon bidara yang tidak berduri dalam syurga. Kat Malaysia ni, dan dalam dunia kita ni berduri kan? Pohon bidara, orang tengok pohon bidara. Yang orang ada buat mandi itulah, orang kena gangguan makhluk halus tu. Ya, ambil 7 helai, ya, tumbuk-tumbuk pergi lawang kita mandi. Pokok bidara. Tapi dalam syurga, pohon-pohon bidara kita di sana tidak berduri. Allah sebut dalam Quran. Okay. Ya. Kemudian dia kata apa? Cantik. Saya dah fikir kenapa? Saya baca tu. Agaknya Allah bagi rahmat. Sampai saya boleh tanam pisang, tuan-tuan. Apa sebabnya? Ya. Kita besok duduk di antara apa? Deretan pohon-pohon pisang. Masya Allah, saya kata dalam syurga, dalam Al-Quran sebut pokok pisang kan, dalam syurga, ya? Dan dalam Al-Quran sebut surah Al-Quran. Tuan-tuan boleh cek tengok, ya, boleh cek tengok, ya. Baik, balik kepada cerita tadi dalam memegang Al-Quran tu, ya, haram, ya, kecuali daruratnya. Juga berdasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat daripada Abu Bakar bin Hazam. Disebut la yamassul Quran illa tahir. Tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ada wuduk, ya. Baik, setengah ulama fiqh, ya, mengharuskan menyentuh dan membawa Al-Quran kepada orang yang tidak ada wuduk. Setengah daripada mereka. Kerana dalil tentang pengharaman menyentuhnya tidak jelas, kata dia, ya. Mereka menyatakan bahawa maksud suci terdapat dalam hadis, dalam ayat itu merangkumi hadas besar sahaja dan tidak melibatkan hadas kecil. Maksud dia, itu pandangan dia. Mereka menghukumkan haram ke atas orang yang berjunub. Maka ni pandangan dia. Pandangan dia kata menyentuh tu. Tapi kalau orang yang berjunub, haid, nifas, tak boleh, kata dia. Itu pandangan dia, ya. Dan membawa Al-Quran ataupun tidak mengharamkannya. Tidak mengharamkannya kepada orang yang tidak ada wuduk. Itu pandangan dia, ya. Mereka juga menjelaskan maksud orang yang suci terdapat dalam ayat di atas adalah malaikat. Itu dia, ya. Ayat di atas pula berbentuk cerita dan bukannya larangan. Itu hujah dia. Maka ini menjelaskan tentang Al-Quran tidak disentuh di Lauh Mahfuz kecuali oleh malaikat-malaikat yang suci. Dan sebagaimana yang diketahui, iaitu semua malaikat adalah suci. Baik, terdapat pendapat ini dipegang oleh golongan salaf seperti Imam Ibnu Abbas, Al-Syaribi, Al-Dahhak, Zaid bin Ali, Al-Muyyad, Billah, Daud Az-Zahiri, Ibnu Azam, Hamad bin Sulaiman, dan juga dipegang oleh mazhab Hanafi dan Syekh Syahid Sabit di zaman ini sebagainya. Okay? Tak termasuk Asy-Syafi'i, tak termasuk dia. Itu pandangan dia. Walaupun pun membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya adalah harus. Dia tak pegang Quran, dia baca. Ini juga nak terang pada terutama ibu-ibu dan orang perempuan terutamanya. Okay? Pengalaman Ustaz, bila merawat orang, saya tanya, kenapa tak baca Quran bila kena gangguan? Saya dalam haid, Ustaz. Boleh tak baca Quran dalam haid? Boleh baca Quran. Yang tak boleh pegang Quran. Dengar terang-terang tu. Pegang Al-Quran yang tak boleh. Baca Quran, baca lah. Takkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi takkan tak hafal. Okeylah, buanglah ayat kursi, meteruk nak apa, ya. Qul huwallah, takkan tak boleh jadikan zikir. Fatihah yang sering kali kita baca. Jadi ini punca beramai di kalangan wanita-wanita yang kena gangguan makhluk halus. Dia faham, ya. Dia faham, dia haid, tak boleh baca Quran. Alangkah rugi mereka, sebagai contoh, ya. Rugi sangat sebagai contoh. Jadi maknanya bagi pendapat ulama Syafi'i pula, dia kata, ya, orang yang tidak berwuduk itu tidak boleh, ya. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat membeli
Pembeli boleh membawa Al-Quran itu bersama dengan barangan yang dilihat. Bukan membawa Al-Quran saja, tetapi dengan niat membawa Al-Quran dan juga barangan segelus. Okey, ini pandangan mazhab Syafi'i. Contohnya kita pergi kedai, kebetulan kita nak ni coming soon Ramadan ni, Quran di rumah pun dah koyak-koyak lama pakai nak. Tapi jangan sampai bulan Ramadan baru nak cari Quran. Dia pun satu bab juga ni. Kita okey itunya, Tidak duduk berabuk Bagi itunya, Nak kami soon ni dia Syaban ni kena perlu ada preparation lah. Persiapan. Kalau bagi mereka-mereka yang tidak ada Quran, mai jumpa saya. Boleh kita hadiahkan, tak ada masalah. Nak versi Quran, nak tafsir Arab pun ada. Boleh bagi Okay, kita patut imarah Quran, kena ibarat orang kata kena pegang Quran tiap-tiap hari. Itu dia. Maksud pegang tu baca walaupun sepatah ayat Quran tu. Jangan bulan Ramadan baru nak cari Quran. Contohnya. Ini kita sibuk kelang kabut lah. Dah lah letih semua. Dia kelang kabut lah, dia macam bagi contoh. Begitu. Jadi maknanya kalau kita pergi beli di kedai, contohnya, banyaklah buku bukan saja Quran, yang dah dibalut, dia masuk dalam paper bag tu sekali, boleh kita bawa. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Bersama dengan niat membawa barangannya, bukan bawa Quran. Bukan dia niat bawa barang lain semua. Bukan semata-mata bawa Al-Quran. Itu maksud dia. Al-Ustaz Ali Al-Tantawi mengharuskan kepada pelajar wanita yang sedang haid membawa Al-Quran kerana berpegang dengan pendapat Ibn Taymiyah dan juga hadis Zahir yang mentafsirkan ungkapan kecuali orang yang suci sebagai orang Islam ataupun para malaikat. Begitu Menurut Al-Syekh Asy-Syatiri dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, pengharaman membawa Al-Quran merangkumi Al-Quran sepenuhnya ataupun sebahagian saja sekalipun berbentuk selai kertas, kecuali ayat Quran yang ditulis dengan niat mengambil berkat dan juga melapangkan seperti tangka yang ditulis. Contoh Yasin tu. Termasuklah Yasin tu, kitab Yasin tu. Itu maksud, jangan duk anggap ni je macam ni Yasin kecil tu hati-hati tu. Ni bolang poket. Nak pergi baca Yasin tali bolang poket. Itu pun Al-Quran tu. Maksud dia di situ maknanya termasuklah Al-Quran di situ tu maksudnya dengan niat. Begitu tu. Okey, habis dah. 8.35. Habis. Isyak. 3 minit sambung sikit. Berhubung dengan mu'jam Muhfaharas yang muncul di zaman kita ini, mu'jam ini sebenarnya bertujuan untuk menjadikan sebagai rujukan dan bukannya untuk dibaca oleh itu, membawanya oleh orang yang berhadas adalah harus. Mu'jam tu kita baca kitab Berhubung dengan kaset yang mengandungi ayat Quran. Ini pun isu semasa sekarang kan. Tu, handphone tu. Tengok. Kaset yang mengandungi ayat Quran adalah lebih baik mempunyai wuduk ketika memegangnya. Sama juga handphone kita tu nak buka. Ada dalam tu. Tapi bila kita buka nak baca. Nak baca tu sekurang-kurangnya kalau ada wuduk lagi comel. Sebab dia perisian. Dia perisian, satu jenis perisian yang kita boleh buka tutup. Jangan buka tu. Bahaya dia. Kenapa? Masuk dalam tandas takut terbuka, haram dah. Sebab apa? Kita mempersenda-sendakan. Sebagai contohnya. Jadi sebab itu hati-hati dalam bab ini. Tapi kalau nak buka juga, walaupun dalam perisian, kalau berwuduk lagi bagus. Kalau tidak, ulama sebut adalah harus sebagai contohnya. Macam kaset tadi. Kerana menduduki hukum Al-Quran. Lebih baik mempunyai wuduk. Walaupun bagaimana bagi Dr. Hisham Al-Din Al-Fanah, kaset yang mengandungi bacaan Al-Quran bukan Al-Quran dalam arti kata yang sebenar dan boleh disentuh walaupun tidak mempunyai wuduk. Itu kaset lah. Kaset sebagai contohnya CD lah, pen drive lah sebagai contohnya Tapi kalau handphone tu beza.
Handphone tu buka 30 juz Quran dah buka. Itu. Hati-hati yang buka tu bagi contohnya, ya. Okey, tokoh ulama terkenal di Nusantara, ya. Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi mengatakan bahawa walaupun hadis menjelaskan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci adalah sahih. Namun ia tidak menafikan orang yang berhadas boleh memegangnya. Bagi beliau, ungkapan yang suci adalah ungkapan yang mempunyai makna, di antaranya suci daripada syirik, suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, dan juga yang suci daripada najis. Itu dia dalam konteks itu pakai contohnya, ya. Itu ya. Okey, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi di lain waktu dan masa jika panjang umur diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah juga, yang tidak baik daripada Ustaz sendiri, yang Allah isi ilmu. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب